Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan taatlah kepada kamu pada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantah, nanti niscaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu, dan bersabarlah, sungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Pengurusi tetap, pengurusi speaker, presiden, penasihat umum dan kepimpinan perwakilan yang saya hormati sekalian. Pada tahun ini, saya diberikan penghormatan untuk merasmikan konvensyen Awan. Saya hadir memberikan ucapan perasmian, dan saya nampak dan luhur daripada hati saya, Awan sedang membina kekuatan. Kehadiran yang memberangsangkan. Dan Awan bertuah kerana pada hari itu seorang ikon wanita negara, Kak Wan Azizah, hadir daripada awal sampai akhir. Dan saya rasa itu juga satu recognition yang Kak Wan berikan kepada Awan. Dan saya tanya dengan Datuk Mahfuz yang berhormat, yang merasmikan Pemuda, dan saya hadir pada sebelah petang. Juga saya nampak Pemuda juga telah jauh berubah. Ayat tak habis lagi. Kerana bila saya merasmikan Pemuda di Melaka tahun 2020, waktu petang perbahasan saya dan Datuk Mahfuz masuk Dewan, hati kami begitu gusar, dan segera kami membincangkan tentang Pemuda pada waktu itu. Tapi bila saya melihat perbahasan Pemuda dan ramai juga perwakilan, sama ada daripada Awan, tentunya Wardah, telah ramai orang muda, yang saya kembali gembira dan kami semua kepimpinan bersyukur. Anda semua adalah merupakan kekuatan masa depan amanah. Orang-orang muda sedang muncul, sedang mendaki pendakian perjuangan ini, dan memang satu hari besok anda lah yang akan duduk di hadapan. Secara bergurau semalam saya, Presiden dan Datuk Mahfuz kata mungkin dah sampai masa kami duduk bawah, macam Jemin duduk tu, dan anda semua di atas. Kami pula besok bangun memberikan kritikan kepada anda semua. Oleh itu, saya yang diamanahkan mempengerusikan tentang kuasa tertinggi bagi menilai dan juga memilih calon. Bersama saya adalah Yang Berhormat Datuk Mahfuz,
YB Adli, Dr. Siti Mariah, Puan Nurhaiti Bidin, dan juga Datuk Asmuni. Dan kerja ini bukan satu kerja yang mudah. Dengar perwakilan yang berucap, itu satu kebebasan untuk saudara bercakap sampai kepada peringkat convention. Kalau itulah isyaratnya, bermakna ketidakpuasan hati itu telah diluahkan di tempat yang setinggi ini dan nampaknya tidak boleh diselesaikan di peringkat kawasan ataupun di peringkat negeri. Oleh itu kami akan cuba menjadi a good listener, pendengar yang baik. InsyaAllah, walaupun kami manusia seperti tuan-tuan semua, kita bukan malaikat Jibril yang dijadikan dari nur. Kita ni makhluk biasa. Kami akan mencuba untuk meletakkan beberapa parameter penting, beberapa kriteria penting untuk dijadikan panduan. Banyak komplain sama ada masuk dalam handphone kami setiap hari, surat-surat yang dihantar ke pejabat di Wisma Amanah, dan juga pertemuan-pertemuan yang dianggap personal. Kita raih. Sebagai kepimpinan, kami cuba mengambil sikap sabar walaupun kami dah tahu apa yang akan diucapkan. Jadi itu semua adalah merupakan proses yang sedang kami teliti untuk kebaikan parti. Ada calon-calon yang kita letakkan tak ada masalah. Kawasan terima dengan baik. Performance-nya pun alhamdulillah. Ini tak ada masalah. Ada yang kawasan tak nak terima, performance dia bagus. Ada yang kawasan tak hantar nama, negeri menghantar nama. Sayap-sayap seperti Awan, Pemuda dan Wardah menghantar nama. Semuanya itu kita raih. Saya dah pesan kepada Puan Nurhaiti Bidin sebagai Sekretariat untuk jangan tinggal satu pun dokumen ataupun apa-apa yang perlu kita timbang. Jadi itu saya perlu jelaskan yang kita rasa bukan mudah untuk kita memilih dan mengutamatkan calon-calon. Dan kami akan angkat semua senarai yang telah ditapis itu kepada Jawatankuasa Nasional. Jadi ada peringkat. Dalam proses itu kita ada interview. Kita akan interview calon-calon baru, calon-calon yang kita anggap perlu kepada clarity. Kita akan juga panggil supaya berlaku adil kepada semua pihak yang menghantar surat-surat dan apapun dokumen kepada kami. Tentang kerusi, saya juga akhirnya diberikan amanah untuk mengetuai pasukan perunding kerusi kita dalam Pakatan Harapan. Bersama dengan YB Khalid, bersama dengan Dr. Hatta, dan juga siapa seorang lagi? Dr. Hatta, saya, Datuk Asmuni. Yang juga bukan mudah. Kadang-kadang Presiden kata kalau dia yang mewakili amanah, mungkin dia bagi semua kursi. Kerana bukan mudah untuk kita nak kawal emosi, kita nak tahan, jangan sampai maki hamun. Kerana maklumlah bila berunding itu, masing-masing akan mempertahankan hujah masing-masing. Setakat ini secara umum bolehlah saya beritahu, dan saya pun dah sebut dalam satu kenyataan akhbar baru-baru ini, kita mensasarkan insya-Allah amanah di Semenanjung akan bertanding lebih kurang 40 kursi.
Dan mungkin kita akan pergi kepada 45 kursi. Itu saya jawab secara umum dulu. Saya tak boleh dedahkan dulu kursi mana. Itu Semenanjung. Kalau campur Sabah Sarawak, kita mungkin boleh capai 50 kursi. Jadi itu telah dapat paling tidak pun meningkatkan position amanah di persada politik tanah air, di mana dulu kita hanya bertanding 27 kursi di Semenanjung. Sekarang kita dah ada dalam bakul kita insya-Allah 40 hingga 45 kursi. Jadi maknanya secara umum semua negeri termasuk wilayah persekutuan akan ada kerusi untuk bertanding. Itu saya rasa walaupun secara umum suatu progres yang saya rasa bila saudara balik daripada convention ini, kita punya suatu semangat. Kita ada pertambahan dan kita ada winnable seats. Kita ada kursi-kursi yang kita rasa kita boleh menang. Dan of course, ada kerusi yang kita labelkan sebagai national service. Tapi itu pun tidak boleh kita jadikan ukuran, kerana apa yang kita dapat pada hari ini, yang kita menang pada hari ini, tidak semestinya kita boleh menang dalam PRU yang akan datang, kerana keadaan telah berubah. Sekarang setakat petang ini belum ada wave yang kuat. Walaupun kursi itu kursi yang kita anggap A, yang disebut oleh banyak perwakilan kursi A, B atau C. Orang kata one swallow doesn't make a summer. Jadi kita harus meneliti, dan Dr. Zul akan memberikan kita nanti beberapa isyarat supaya kawasan-kawasan yang confirm kita dapat kursi itu, insya-Allah kita akan pandu dan berikan input-input supaya kita boleh menang insya-Allah. Tentang calon, takkanlah Presiden, takkanlah saya, Dato' Mahfuz, Dr. Mujahid dan lain-lain ini yang pernah menjadi kepimpinan pemuda nak ketepikan pemuda. Kami akan try at our level best. Kita akan cuba yang terbaik. Walaupun kami tak boleh menjanjikan lagi pada ketika ini. Kerana proses itu sedang berlaku. Dan kami teliti secermat mungkin, seadil mungkin, insya-Allah, untuk memberikan yang terbaik dan memuaskan hati semua pihak. But remember one thing, we cannot please everyone. Ada yang mungkin tak puas hati nanti, tapi pastinya semua pemuda, awan, warda dan juga orang-orang tua yang jangan dikecilkan hati mereka juga akan dapat bertanding dalam PRU yang akan datang. Saya nak masuk kepada beberapa yang saya anggap masih ada krisis dan mungkin berlakunya sedikit yang kita gusarkan beberapa negeri. Berdasarkan kepada beberapa berita mutakhir sejak petang, malam tadi dan hari ini, kita tidak boleh menafikan bahawa Parlimen mungkin dibubarkan sebaik sahaja bajet dibentangkan pada 7 hari bulan ini. Itu tidak boleh kita orang kata ignore ataupun brush aside. Kita mesti bersedia. Dengan sebab itulah saya sengaja membaca ayat tadi itu di permulaan. Ini bukan masa untuk kita meneruskan
peperangan antara kita. Nanti kita akan kalah semua. We are going to fall to pieces. Kita akan berselerak. Dan bayangkan pada malam semua ini, pemuda ke, Awan ke, Wardah ke, kita semua pada malam SPR mengumumkan pengumuman keputusan PRU, tak ada satu kursi pun yang Amanah menang. Antara sebabnya adalah kita berbalah bersama kita sendiri. Sedangkan kita melihat ada potensi, ada peluang, termasuk di Kelantan dan Terengganu. Yang hari ini isyarat di bawah menunjukkan bahawa kita ada peluang. Kerana apa? Kerana performance, kerana pertelagahan, imej buruk PAS yang tidak boleh diselindung lagi. Dan ini memberikan kita peluang untuk kita menang. Tapi kalau kita bertelagah, kita tidak boleh menang. Oleh itu kepimpinan nasional sekali lagi insya-Allah memberikan komitmen untuk bersama-sama kita membentuk kekuatan kita ini. Kenal musuh kita dan kenal siapa kita, siapa kawan kita. Jangan kawan jadi musuh, musuh jadi kawan. Sun Tzu mengatakan, if you know your enemy and yourself, you will not be imperiled in hundreds battles. Kenal betul-betul musuh kita dan diri kita, kita bina kekuatan kita, kita boleh menang. Dan kemenangan kita pada kali ini, ingat baik-baik, bukan hanya untuk kami di atas, anda di bawah, kami dah tua, anda masih muda, anda wanita ataupun anda wanita muda, kalau kita kalah pada kali ini, menjejaskan masa depan Amanah yang sama-sama parti yang kita pikul pada hari ini. Kemudian saya sebut sedikit tentang MOU. Yang ramai yang agak skeptikal di peringkat awal. Ramai dah sebut tadi tentang apa kejayaan kita. Tapi yang paling penting adalah Amanah sebahagian daripada game changer. Itu yang kita nak beritahu. Alih-alih Parlimen Amanah menjadi sebahagian daripada pembuat dasar negara. Kita menjadi alih-alih Parlimen yang membantu negara dan rakyat. Dengan kita buktikan bahawa kita ini bersedia untuk memikirkan hal yang lebih besar daripada mengambil kuasa. Antaranya adalah tanda MA 63. Yang kita mengangkat, walaupun kita duduk di Semenanjung, tapi kita mengangkat darjat kawan-kawan kita di Sabah dan Sarawak. Kita Pakatan Harapan lah yang initiate. Kitalah yang menjadi pioneer membawa pindaan perlembagaan pada tahun 2019. Kita bawa mandat itu, tapi parti-parti Sabah Sarawak pada waktu itu tidak memberikan kita sokongan 2/3. Tapi bila dia bawa balik pada tahun ini, kita hilang kuasa dengan langkah Sheraton, tapi dia bawa balik dalam Parlimen demi untuk Sabah Sarawak, rakyat di Sabah Sarawak. Kita telah berjaya dengan semangat MOU itu menyokong pihak kerajaan, dan pindaan itu telah berjaya kita adakan yang mengembalikan hak sebenar kawan-kawan kita di Sabah dan di Sarawak. Ini peranan kita, walaupun parti kecil, peranan 11 ahli parlimen kita yang memberikan kesungguhan, komitmen. Dan demikian juga dengan MOU. Pindaan perlembagaan, akta lompat parti. Tuan-tuan sekalian, jangan fikir sekali runding itu selesai. Saya mengetuai Amanah dalam steering committee. Tidak kurang daripada 16 kali mesyuarat. Tuan-tuan ingat senang nak convince Menteri-Menteri UMNO ini, BN ini.
yang mereka rasa mereka pun ada kepentingan. Wabi Khalid, Dr. Zul, Dr. Hatta yang terlibat secara langsung dalam komiti ini. Dalam belanjawan negara, kita dilibatkan dengan libat urus kita. Kita memberikan pemikiran terbaik kita. Ahli-ahli parlimen kita yang seharusnya kita banggakan untuk negara dan untuk rakyat. Oleh itu, insya-Allah apapun yang telah kita capai pada tahap yang ada pada hari ini, kami 11 ahli parlimen ini telah buktikan kepada parti, kepada rakyat, kepada negara bahawa ahli-ahli parlimen amanah tetap kekal berada pada garisan ini dan buktikan bahawa kita benar-benar membawa mesej amanah dan kita akan masuk dalam pilihan raya akan datang dengan berbekalkan kecemerlangan yang telah sama-sama kita bina ini, insya-Allah. Amanah akan terus mempamerkan sifat yang Dr. Mujahid sebut tadi, 7, the 7 pillars. Jangan cakap saja. Masa rasmi Awan dulu saya sebut dekat Awan. Kalau kita tengok Wan Azizah itu sabarnya, hampir 3 dekad menanggung derita. Belum tentu kita bila uji macam tu kita sabar. Itu sifat yang kita semua ingin miliki. Kesabaran kita. Sebagai pemimpin, kita mesti sabar. Ahli bawah sabar kalau markahnya 60%, kita yang dipilih oleh convention jadi pemimpin ini, sabar kita tu kalau boleh biarlah 80%, 90%. Barulah ahli boleh memberikan sedikit penghormatan kepada kita. Sifat amanah, sikap inklusif. Ini sifat mulia yang mesti kita pamerkan. Tidak timbul isu kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Tidak timbul isu itu. Kalau amanah yang nak pergi jauh, kita kena ambil contoh pemimpin-pemimpin besar yang jiwanya besar, bukan dendam, bukan sentimen. Kalau kita menganggap Tunku Weni Aziz sebagai idola kita, ikon kita yang kita bawa sampai pada hari ini, Tok Guru terima Tengku Ghazali, terima Parti Melayu 1946 dan bagi juga sebagian kursi kita kepada mereka yang menyebabkan kita boleh menang. Dan itulah yang amanah amalkan, praktikkan sebelum G14. Walaupun Presiden kita dimaki, dihaman pada waktu itu, dengan sedikit pengorbanan yang kita buat, kita boleh menang bersama. Tak timbul anak orang lain kita tak layan, anak orang lain kita layan, anak sendiri tidak. Kita bergerak dalam suatu jalur pemikiran yang jelas. Musi Johor ada di sini, Suhaizan ada di sini. Confirm Sahih Bukhari Muslim, Suhaizan adalah calon amanah bagi Dun Puteri Wangsa. Saya tak kesian kepada Suhaizan. Presiden tak kesian kepada dia. Perwakilan tak kesian kepada Suhaizan. 6 kali bertanding kalah. Tetapi kita beri kursi itu pada muda. Suhaizan tak pernah kata pun dia disisihkan. Dia pergi kawasan lain bertanding, kalah lagi. Dia sangat macam mana? Tak ada orang yang nak bagi kursi kepada muda pada waktu itu. Kalau anda semua ada pada meeting yang terakhir itu, tak ada orang nak bagi. Akhirnya amanah yang bagi. Itulah amanah. Tak bangga kepada amanah.
Sifat mulia amanah. Memang sukar, tapi time will tell. Time will tell. Satu hari besok, dunia akan tahu inilah dia parti amanah negara. Yang hari ini kita membina dengan keringat, dengan pengorbanan, esok akan dituai oleh anak-anak muda kita ini semua, insya-Allah. Izinkan kami yang dah tua-tua ini menyempurnakan tugas kami. Kami takkan lama. Kami hanya menumpang di sudut dunia sampai masa ku pergi jua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.